Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan Kembara Prihatin Negara, ya, KPN, di mana merupakan salah satu inisiatif di bawah kementerian, di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat yang telah pun dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri pada bulan April yang lalu. Jadi daripada bulan April sebelum ini, Kembara Prihatin Negara, ya, mereka bergerak di seluruh daerah di mana dibawakan juga bantuan-bantuan keperluan yang diperlukan, dan juga kita bawa bersama juga agensi-agensi lain, sebagai contohnya Jabatan Tenaga Kerja Rakyat. Kerana kita tahu dalam keadaan sekarang ini bukan sahaja memerlukan bantuan dari segi keuangan ataupun barang keperluan makanan, tetapi banyak yang terjejas pendapatan ataupun kehilangan pekerjaan. Dan hari ini Kembara Prihatin Negara kita tambah lagi fungsinya untuk menjadi gerobak rezeki, ataupun kita panggil dia sebagai kongsi rezeki on wheel. Ya, jadi di sini, ya, kita bawa sekali barang-barang keperluan yang lain. Ya, bukan saja barang makanan tetapi juga meliputi seperti keluarga wanita, pampers untuk kanak-kanak, untuk warga emas dan sebagainya. Dan ini kita laksanakan, ya, di seluruh daerah, dan di mana ianya hasil daripada sama ada aduan yang kita terima daripada talian kasih, ya, aduan-aduan daripada pemimpin-pemimpin masyarakat, dan juga aduan yang kita terima daripada bilik gerakan JKM yang beroperasi selama 7 hari seminggu, ya, dalam keadaan PKP 3.0 ini. Dan kerana kita tahu ramai yang terjejas, yang kita sedia maklum, kita tidak mahu ada yang terputus bekalan makanan. Jadi ini juga merupakan salah satu inisiatif kementerian supaya van-van Kembara Prihatin Negara ini boleh bergerak, ya, dari satu tempat ke satu tempat, ya, yang memerlukan bantuan sebagainya. Jadi tadi saya telah pun menyerahkan beberapa barang keperluan, ya, yang diperlukan oleh mereka. Ya, seperti ada yang perlukan tuala wanita, ada yang perlukan pampers untuk warga emas dan sebagainya, perlukan beras, ya. Dia bukan satu kotak tetapi apa yang diperlukan, ya. Jadi itu yang kita laksanakan, dan ini juga sebenarnya adalah merupakan hasil sumbangan daripada pihak korporat, ya, daripada pihak korporat, daripada pihak NGO dan sebagainya, yang kita salurkan balik untuk keperluan penduduk di Malaysia ini. Jadi itu Kembara Prihatin Negara. Dan hari ini juga di Taman Maluri ini, ya, hasil daripada aduan yang saya terima beberapa hari yang lepas, di mana kes ini melibatkan yang satu keluarga, ya, suami isteri yang datang daripada Kelantan, datang ke Kuala Lumpur dengan harapan untuk mencari rezeki, untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik. Tapi siapa sangka dalam keadaan begini, dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, tak mampu untuk mendapat pekerjaan, dan dapat pekerjaan sekejap lepas tu diberhentikan kerja. Dan sekarang mereka menyewa di sebuah bilik yang berukuran 10 kaki kali 10 kaki. 5 orang anak yang berusia 1 tahun sehingga 13 tahun. Ya, ibu yang tidak bekerja, dan alhamdulillah ayah baru saja mendapat pekerjaan sebagai pengawal keselamatan. Dan mendapat isu yang saya dimaklumkan bahawa mereka ini akan diusir keluar daripada sini kalau tak dapat menjelaskan bayaran sewa tarikh akhirnya pada hari Selasa ini. Okay, jadi pihak saya melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita dah datang dan turun, dan hari ini kita menyampaikan bantuan kepada keluarga ini. Kita juga bayarkan juga sewa bulanan keluarga ini untuk 2 bulan yang akan datang, ya. Kita bayarkan juga sewa bulan untuk bulan 7 dan bulan 8. Di samping saya sampaikan juga bantuan surat kelulusan untuk, atau bantuan kanak-kanak atau kelangsungan kesejahteraan untuk anak-anak dia, sebab anak 5 orang dan anak ini tak bersekolah, ya. Jadi kita usulkan dulu bantuan kanak-kanak. Saya sampaikan sebanyak RM750 setiap bulan mulai Ogos 2021. Kita telah sampaikan juga bantuan-bantuan seperti keperluan asas, peralatan toto tadi, ya, yang kita telah sampaikan, dan saya juga serahkan juga device, ya, tab juga untuk anak-anak ini. Dan di samping itu, kita di pihak kementerian, di pihak melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita akan usahakan supaya anak-anak ini juga dapat bersekolah semula.
Pertama. Yang kedua, kita juga memberikan sokongan psikososial. Ya, mereka perlukan kaunseling ni. Bila dalam keadaan sekarang tak sangka keadaan begini jadi saja, mereka perlukan kekuatan. Ya, jadi kita sama-sama memberikan mereka satu kekuatan untuk meneruskan kehidupan, dan yang paling penting untuk anak-anak tu. Dia masih kecil-kecil lagi, 1 tahun ke 13 tahun, yang memerlukan kehidupan ialah at least kita kena nak berikan mereka ni untuk pergi bersekolah semula. Itu akan diuruskan oleh pihak kami, dan kita akan juga bersama dengan mungkin dengan Baitul Mal, kita akan panjangkan untuk usaha untuk mendapatkan rumah untuk mereka ini. Jadi ini yang kita santuni keluarga ini pada hari ini, dan saya lihat kebanyakannya ramai yang terkesan akibat hilang pekerjaan. Boleh jadi kita tanya pasal soalan lain juga misalkan kita sekarang ni ada tular di media sosial berkaitan dengan isu baku makanan yang dikatakan mungkin bagi boleh comment sikit mengenai apa yang ditularkan tu. Okey, kalau saya tahu banyak yang ditularkan, saya mengambil pendekatan tiada siapa yang tertinggal. Ya, kalau semacam semalam pun apabila ada kawasan PKPD di Parlimen Titiwangsa, kita serahkan 60 buah bakul makanan kepada setiap penduduk, setiap rumah, tanpa mengira latar belakang politik sama ada penghuni ataupun tidak. Dan selama ini pun kita telah edarkan lebih daripada 10,000 bakul makanan dalam Parlimen Titiwangsa kepada rakyat Titiwangsa yang memerlukan. Dan di Pusat Khidmat Rakyat saya juga, kita sentiasa ada juga kita sediakan juga gerobok rezeki di Pusat Khidmat yang datang, yang mereka datang dan yang memohon keperluan. Dan cuma saya harapkan supaya ada juga kes-kes yang tidak genuine, ya, yang datang, yang memohon dan sebagainya. Jadi dalam keadaan begini, ya, kita harapkan kerjasama daripada semua pihak. Ya, mereka yang memerlukan, kita perlu bantu. Tapi sekiranya mereka ini tidak memerlukan, kita tidak perlu untuk menyekat rezeki yang lain-lain. Dan macam hari ini yang saya turun di dalam Parlimen Titiwangsa, mereka bukan pengundi Titiwangsa pun, kita tak tanya pun dia mereka pengundi saja. Tapi aduan ini yang saya dapat, yang kita salurkan juga bantuan. Dan beberapa hari yang lepas, di banyak kes macam ni lah pula, di beberapa hari lepas di Kampung Datuk Keramat, yang juga bukan merupakan pengundi dan bukan mengundi di mana-mana pun, tak daftar pun sebagai pengundi dan sebagainya. Dan saya turun dan bantu dalam kawasan Datuk Keramat, di mana dia ibu yang ditinggalkan dengan 2 orang anak. Dia dah tak ada barang untuk dimakan dan sebagainya. Yang kita turun, kita bantu, kita bawa bakul makanan. Bukan saja bakul makanan, tapi kalau kes-kes yang memang memerlukan dan memang betul mereka ini layak, kita bantu melalui bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita bantu lagi melalui bantuan psikososial. Dan di Pusat Khidmat saya Titiwangsa juga, kita juga menyediakan talian khas, ya, untuk mereka yang memerlukan bantuan psikososial ini, ya, yang talian ini selama 24 jam sehari. Sepanjang PKP ini yang kita terima pelbagai panggilan yang kita sediakan. Tidak kira siapa sahaja boleh menggunakan nombor telefon ini untuk berhubung dengan kaunselor-kaunselor kita. Jadi dalam masa yang sama, ya, kita lihat saya di Titiwangsa ni, ya, kita memberi bantuan tidak kira siapa. Bila disebutkan tadi, ya, yang pengundi dan sebagainya, dia sebenarnya saya tidak mahu ada yang tertinggal. Sebab dia yang menghubungi itu ada juga yang bukan dalam Parlimen Titiwangsa. Ya, maksudnya dia pengundi Titiwangsa, tapi saya ahli Parlimen Titiwangsa. Jadi kita telah pun kita menyampaikan juga bantuan-bantuan ini walaupun mereka tak duduk dalam Parlimen Titiwangsa, sebab dia tak tahu nak pergi ke mana. Dia tak tahu nak berhubung dengan siapa. Jadi bila dia lihat, ya, ada yang kita adakan program bantuan seperti ini, dia hubungi kita. Dia perlukan bantuan ini, dan saya sendiri hantar bangku-bangku makanan ini keluar daripada Titiwangsa sampai ke Selangor, sampai ke Negeri Sembilan pun ada dan sebagainya. Jadi ini kita menggunakan konsep supaya tidak ada siapa pun yang tertinggal. Okey, nak tanya NGO. Ya, sama yang macam mana? Okey, kita di Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga, kita memang bekerjasama dengan NGO kerana kita tahu dalam keadaan suasana sekarang ini,
kita perlukan juga NGO-NGO untuk bersama-sama dengan, kerana mereka pun ada juga kumpulan sasar mereka. Ya, jadi macam Kembara Prihatin Negara, ada juga yang maklumat-maklumat yang kita terima daripada NGO. Ada juga NGO-NGO yang juga nak menyumbangkan barang. Kita bukan sekadar menerima bantuan dari segi, kalau orang nak menyumbang dari segi keuangan, tidak. Ya, kita juga menerima bantuan dari segi barangan, in kind. Jadi sesiapa yang ingin menyalurkan bantuan, ya, boleh juga menghubungi Yayasan Kebajikan Negara, ya, kita akan berikan nombor akaun dan sebagainya, ataupun kata kita nak bagi bantuan saja. Kalau kita kata kita nak bagi 10 kantung beras pun kami terima dan akan kita salurkan kepada mereka yang memerlukan. Selama ni kita bagi, saya tak kisah pun apa-apa. Dia isu dia pasal NGO dakwa JKM tak ada kerjasama dengan NGO terutama yang besar tu lah. Itu isu dia dakwaan tu. Datuk Sri maksudkan tadi bako makanan tu berapa tu? Tinggi apa you? Untuk bako makanan tadi. Kerjasama. Ya, jadi kita alu-alukan sebab kita ada banyak NGO. NGO ada banyak. Jadi kita alu-alukan kerjasama daripada semua pihak. Dia bukan saja NGO, private sector, orang perseorangan pun. Jadi bagi yang mendakwa tak ada kerjasama, suruh dia orang tampil lah. Suruh dapat. Betul lah. Kita mau alu-alukan, tak cukup dapat tangan. Apa saya nak tadakan? Niru saya tadakan. Ya, kita alu-alukan. Kita tak pernah menolak sebarang kerjasama. Okey. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Alright.